Tajuk video ini adalah salah faham terhadap Islam. Skop perbincangan: sukarielisme, pluralisme, ajaran sesat dan liberalisme. Kita bermula dengan sukarielisme. Apa maksud sukarielisme? Satu fahaman yang memisahkan kehidupan dunia dengan agama. Sejarah sukarielisme merebak ke negara-negara Islam bermula dari abad ke-18 Masihi. Pada asalnya merujuk kepada pemisahan di antara gereja Katolik dengan kenegaraan. Di Malaysia, ideologi sekular mula menyerap masuk ke Malaysia apabila British memperkenalkan sistem residen. Ini menandakan lunturnya keyakinan masyarakat Eropah terhadap agama, khususnya Kristian, Katolik. Agama Kristian tidak membawa kemajuan. Kesan sekulerisme: lahirlah generasi hari ini yang terlalu mengejar kejayaan semata-mata dalam bidang akademik. Kedua, melemahkan keimanan diri dan merosakkan akidah. Yang ketiga, keruntuhan moral dan akhlak. Yang keempat, jawatan adalah amanah dari Allah. Kita haruslah menjalankan tugas yang diberi dengan sebaik-baik mungkin. Melahirkan sistem ekonomi kapitalis. Langkah-langkah mengatasi sekulerisme: melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar, menyebarkan agama Islam, kerjasama dalam menguatkuasaan undang-undang, program pemulihan akhlak. Seterusnya adalah pluralisme. Maksud pluralisme ialah kesamaan dalam pelbagai agama. Islam menolak pluralisme kerana jika semua agama adalah sama, mengapa Nabi Muhammad diutuskan untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan dan kepada cahaya? Kedua, jika semua agama adalah sama, mengapa Nabi mengutuskan surat kepada pemimpin-pemimpin pelbagai negara untuk mengajak mereka kepada Islam? Tokoh yang mempopularkan pluralisme: H.T. Lynch 1865 hingga 1953, Arnold Toynbee 1889 hingga 1923, John Howard Heath 1992 hingga sekarang. Liberalisme. Definisi liberalisme adalah fahaman yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi. Asas-asas liberalisme. Kebebasan secara umumnya difahami sebagai satu istilah yang menekankan kebolehan seseorang individu untuk bertindak mengikut kehendak sendiri. Menurut individualisme pula menentang segala pendapat yang meletakkan matlamat sesebuah kumpulan sebagai lebih penting daripada matlamat seseorang individu. Bahaya liberalisme: mereka menyembah akal dan mempertuhankan peradaban barat. Mereka mencari kejayaan bukan dengan mengikut maha yang diredai Allah, tetapi mengikut mahas yang orangnya bukan Islam. Seterusnya dan yang terakhir adalah ajaran sesat. Definisi ajaran sesat: ajaran atau amalan yang didakwa menurut ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab-sebab muncul: kepentingan diri untuk mendapatkan kedudukan harta dan sebagainya, melemahkan dan memensongkan ajaran Islam. Ciri-ciri ajaran sesat: mencemarkan kesucian Al-Quran dan hadis, seperti memaksuh dan mengubah dalil, mengubah prinsip asas dalam akidah Islam seperti mendakwa agama adalah sama, mendewa-dewakan pemimpin. Seterusnya, mengubah bentuk ibadat seperti solat hanya dengan niat, mengubah konsep dosa dan pahala, mendakwa boleh melakukan perkara-perkara pelik. Seterusnya, apakah kesan ajaran sesat? Akidah seseorang akan rosak, masa banyak terbuang dengan aktiviti yang bertentangan dengan Islam, minda akan tertutup, keruntuhan institusi keluarga, perpaduan tergugat dan musnah, berlakunya keganasan seperti membunuh, berperang, negara akan mundur dan negara tidak akan stabil jika berlakunya peperangan yang akan merugikan ekonomi negara.
Sekian, terima kasih.